Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan berikan jawapan bagi soalan yang cikgu pernah berikan sebelum ini. Okey, cikgu mulakan dengan 2.3 gerakan jatuh bebas. Okey, lengkapkan ayat-ayat berikut dengan mengisi tempat kosong berdasarkan rajah foto, iaitu foto stroboskopik dua sfera keluli yang jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti. Ada gambar rajah yang di muka surat 20. Okey, jarak antara dua imej berturutan untuk setiap sfera, kalau tengok jaraknya bertambah. Okey, bertambah. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua sfera jatuh dengan laju yang semakin bertambah, iaitu jatuh dengan satu pecutan. B. Kedua-dua sfera berada pada aras yang sama. Kalau kita tengok, ianya dilepaskan pada aras yang sama. Oleh itu, objek yang berat dan objek yang ringan jatuh dengan pecutan graviti yang sama. C. Apa kesimpulan yang kita dapat buat? Kedua-dua sfera jatuh dengan satu pecutan yang dipanggil pecutan graviti. Dan kesimpulan kedua, pecutan graviti tidak bergantung pada jisim. Soalan yang kedua, jatuh bebas ialah satu keadaan di mana sebuah objek jatuh kerana tarikan graviti sahaja. Yang ketiga, objek yang jatuh bebas tidak mengalami daya yang lain seperti rintangan udara atau geseran yang menentang pergerakan objek. Soalan 4, rajah-rajah berikut masing-masing menunjukkan duit shilling dan bulu ayam dilepaskan serentak dari ketinggian yang sama. Yang pertama dalam udara, yang kedua dalam vacuum. Dalam udara, rintangan udara terhadap bulu ayam adalah lebih daripada rintangan udara terhadap duit shilling. Bulu ayam jatuh dengan pecutan yang lebih kecil dan mengambil masa yang lebih lama untuk sampai ke bawah. Tapi dalam vacuum, kedua-dua duit shilling dan bulu ayam jatuh dengan pecutan yang sama dan tidak dipengaruhi oleh bentuk dan jisim masing-masing. Soalan yang kelima, nilai pecutan graviti ini penting dalam fizik dan diberikan simbol G. Okey. Soalan seterusnya, soalan ke-6. Seorang pemain melontar sebiji bola ke atas dengan laju 26 ms negatif 1. Soalan A, apakah ketinggian maksimum yang dicapai? Okey, dalam fizik cikgu suka untuk awak keluarkan dahulu maklumat yang diberikan. Okey. Dia melontar sebiji bola ke atas. Okey, kalau ke atas maksudnya positif lah. So, laju iaitu U. Laju awal 26 ms negatif 1. Dia tanya ketinggian maksimum. Okey, S berapa? Ingat, ketinggian maksimum V adalah kosong. Jadi, G tetap iaitu 9.81 ms negatif 1. Jadi awak boleh guna formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 negatif GS. Okey, masukkan je nilai kuasa 2 26 kuasa 2 tambah 2 negatif 9.81 S sama dengan 6 sama dengan 676 tambah negatif 19.62 S. Jadi awak boleh dapat S sama dengan
34.45 cm. Okey. Ini jawapan S. B. Apakah halaju bola apabila ia berada pada separuh ketinggian maksimum? Okey, dia nak V berapa apabila berada separuh ketinggian maksimum. Separuh ketinggian maksimum bermaksud separuh S tadilah. 1/2 S. So, kalau separuh S tadi, 1/2 darab 34.45. Tadi kita cari S. Okay, so dia nak pada ketinggian 17.23 cm. Berapa nilai V? So, kita kira V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 negatif GS. Okey, masukkan je nilai. Yang kita nak cari nilai V. So, kita masukkan nilai U iaitu 26 kuasa 2 tambah 2 tambah negatif 9.81. S-nya yang kita cari tadilah. Darab dengan 17.23. So, akan dapat V kuasa 2 sama dengan 337.95. Ini V kuasa 2. Yang kita nak ialah V. So, punca kuasakanlah. Punca kuasa akan dapat plus minus 18.38 ms negatif 1. Okey. Dan soalan yang ketujuh. Soalan ketujuh. Rajah berikut menunjukkan suatu susunan radas untuk menentukan pecutan graviti G dengan menggunakan photogate. Cardboard dengan panjang D 15 cm dilepaskan supaya ia jatuh menegak menerusi kedua-dua photogate yang mencatatkan selang masa T1 sama dengan 0.097 saat dan T2 0.047 saat. Jika jarak antara dua photogate iaitu S 40 cm, hitungkan pecutan graviti. Okey, jadi cikgu guna ruangan yang atas ni. Kita keluarkan maklumat yang diberi. D sama dengan 15 cm. Ataupun kita tukar kepada meter 1.5 m. 0.15 m. T masa yang pertama 0.097 saat. Masa yang kedua 0.047 saat. Dan jarak iaitu S-nya 40 cm. Ataupun kita tukar kepada M 0.4 m. Okey, dan dia tanya nilai G berapa. Okey. Apa yang kita boleh gunakan ialah kita cari dahulu halaju awal, halaju akhir dan baru kita guna formula untuk cari G. Okey, halaju awal melibatkan bacaan T yang pertama lah. Macam mana kita nak cari halaju awal? U sama dengan D bahagi T1 iaitu 0.15 bahagi dengan 0.097. Awak akan dapat 1.55 ms negatif 1. Halaju akhir V sama dengan D bahagi T2. T2 bukan T kuasa 2 ya. T2. Sekejap. T2 sama dengan 0.15 bahagi 0.047 akan dapat 3.19 ms negatif 1. Okey, lepas tu kita gunakan formula V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2 negatif GS. V kuasa 2 3.19 kuasa 2 tambah U kuasa 2 1.55 kuasa 2 tambah 2 negatif G darab 0.4. Jadi awak akan dapat 10.18 sama dengan 2.40 tolak 0.8 G. Okey, so kita tukar je lah macam biasa. So 10.18 ni kita tolak dengan 2.40. Kita akan dapat
7.78. Okey, sama dengan negatif 0.8G. Dan G awak akan dapat negatif 9.73 ms negatif. Okey, apa maksud negatif kat sini? Negatif bermaksud gerakan ke bawah. Okey, gerakan ke bawah. Right, itu sahaja untuk 2.3. Kita akan bertemu next video untuk 2.4. Sekian, terima kasih.